Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Senandungkah berdirilah dari pintu sukma, bukan dari kata-kata sangsi berkelana. Gelisah dan bermimpi di angkasa berduri, tidak bisa berdiri, namun aku gagahi. Berkejaran bintang di lautan, nafas kesesakan membilang rindu dendam. Jangan hilang punca, bercerita pada isi alam. Perinya percintaan, mengapa aku rela merayu bercanda. Sebelum tirai dusta menjadi raja asmara, gelisah mimpi datang, usahlah percaya. Gelisah dan bermimpi di angkasa berduri, tidak bisa berdiri, namun aku gagahi. Berkejaran bintang di lautan, nafas kesesakan membilang rindu dendam. Jangan hilang punca, bercerita pada isi alam. Perinya percintaan, mengapa aku rela merayu bercanda. Sebelum tirai dusta. Ya, itu dia persembahan pembukaan daripada Liza Hanim. Pastinya ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini nak dengar lagi nyanyian daripada Liza Hanim. Jangan risau, dia akan terus bersama kita sepanjang bersiaran. Dan pada hari ini, 11 Jun 2020, anda bersiaran bersama saya, Hawa dan juga Farin. Betul. Dan itu dia tadi lagunya Gelisah Mimpi. Seperti mana Hawa selalu gelisah ke? Selalu bermimpi? Tak ada. Tak ada. Sekarang fokus kita mimpi kepada yang indah-indah ya. kepada wanita hari ini. Baik, jadi kita harap anda terus bersama kami sepanjang 1 jam ini kerana sebentar saja lagi Liza akan bersama kita menjadi salah seorang tetamu bersama dengan Ustaz
Syukri Yusof. Ahmad Syukri Yusof bersama dengan kita sebentar saja lagi. Tapi hari ini topik kita cukup menarik, Hawa. Sesuatu yang mungkin dijadikan panduan untuk Hawa juga. Ya, insya-Allah. Dan juga semua penonton wanita hari ini. Benar. Okey. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut apakah topik yang pada saya cukup menarik perlu diketahui oleh kita semua, terutamanya keluarga dan suami isteri. Kita lihat terlebih dahulu laporan ini. Silakan. Perasaan sayang yang melampau dan terlalu mempercayai seseorang membuatkan sifat taksub atau fanatik timbul di dalam diri. Malah sifat ini juga hadir dalam rumah tangga apabila individu terlalu taksub dengan pasangan masing-masing sehingga sanggup melakukan apa sahaja yang disuruh meskipun boleh mendatangkan kemudaratan. Hal ini juga berlaku apabila seorang isteri menyanjung tinggi suaminya, mempercayai apa sahaja yang dikatakan dan mencintai suami melebihi segalanya. Perasaan taksub terhadap pasangan yang mungkin terpesong akidah atau berkelakuan tidak baik mampu mengundang kesan buruk terhadap rumah tangga dan juga diri sendiri. Baik, itu laporan serba ringkas yang kita saksikan tadi, tapi kita dapat lihat betapa seriusnya topik kita pada hari ini. Tapi kita akan bercakap secara santai seperti mana yang kalau kita katakan tadi, hukum taksub kepada suami. Sebab kalau sekarang ini kalau kita lihat kebanyakan wanita sudah bekerja. Betul. Kan, tapi dalam masa yang sama dalam Islam seorang isteri itu perlu mematuhi ataupun mentaati suaminya, dan kita nak tahu sejauh manakah ketaatan itu perlu tanpa melanggar syariat. Dan betul juga kerana kadang-kadang satu garisan yang halus kita nak membezakan di antara taat dan juga taksub, sama ada itu satu kewajipan ataupun mungkin kita boleh dijadikan sempadan. Okey, baik, kepada anda semua sekiranya ada sebarang pengalaman, sebarang perkongsian pendapat juga boleh kongsikan kepada kami di facebook.com/WHITV3, dan juga kalau ada apa-apa ingin kongsikan silakan lakukan di sana, dan insya-Allah kami mungkin akan bacakan komen-komen anda. Terus setia bersama kami. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Jangan Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya pujuk ayah saya ambil abang jadi pengetua Darul Muhsin sebab apa, abang? Saya tak nak abang dipandang rendah oleh masyarakat. Ini yang saya dapat, abang. Hei, pergi pengampus sekarang! Kau ni sebenarnya, kau perasan bagus saya tahu tak? Mentang-mentang bapak engkau tu ustaz popular, penceramah popular, kau ingat engkau tu pun bagus? Yang bagus tu bapak engkau, bukan engkau! Tapi semalam abang cakap abang tak bersalah. Itu kalau abang dapat penghukum yang bagus. Sekarang ni bukti yang ada pada Adam dengan ayah tu kuat, tahu tak? Abang tak boleh nak cabar bukti ni kalau abang dapat penghukum yang bisya-bisya je. Sebab tu abang kena dapat penghukum yang bagus. Abang, Apa? abang sebenarnya bersalah ke tidak ni? Kalau betul abang bersalah, Syah sanggup tengok abang mengikut dalam penjara? Sanggup? Kalau tak sanggup, sekarang jangan buang masa. Pergi jumpa mak, minta duit dia cepat. Kalau kau masih pilih nak jadi isi syaitan ni, kau juga aku haramkan jejakkan kaki kau di rumah ini. Kau faham? Abang? 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 Kita harap semua penonton bersabar. Itu dia sedutan drama Nur 2 yang Geram saya tengok tadi. Astaghfirullahalazim. Mungkin situasi itu terjadi juga dekat luar. Dan itulah dia antara yang mungkin menggambarkan topik kita pada hari ini, hukum terlalu taksub dengan suami. Dan bersama dua orang tetamu di studio, iaitu Puan Liza Hanim. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Idul Fitri. Dan kita Kembali juga bersama kita dan sana Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Terima kasih bersama kami pada hari ini. Minta maaf saya teremosi tadi, tapi yang saya saya ingatkan marahkan, saya akan emosi pada ini. saya marahkan kepada Ustaz Madi tu, bukan Azhan Rani. Tapi itu adalah antara contoh yang paling jelas lah. Seandainya anda mengikuti drama Nur, itu adalah antara contoh seorang isteri yang taksub sehingga tidak dapat membezakan sama ada benda itu betul ataupun salah. Tapi kita nak mulakan dengan Ustaz dulu lah. Ustaz, kalau kita cakap seorang isteri kewajipannya memang taat kepada suami. Itu wajib. Tetapi apa yang kita nak bezakan di antara taat dan juga taksub
taksub ini, bagaimana kita nak bezakan? Betul dah, makna asas kepada perkahwinan itu ialah mawaddah warahmah, perasaan kasih, perasaan sayang, perasaan prihatin. Tetapi bila kita bercakap soal seorang isteri itu, asasnya ialah ketaatan kepada suami. Yang salah, yang silap sekarang ni ialah bila perkataan taksub itu masuk. Bila taksub ni dia dah bukan jadi taat, dia dah bertukar daripada taat kepada taat membabi buta, kalau boleh guna istilah itulah. Tak kira betul, tak kira salah, apa yang dia fikir ialah apa sahaja kata-kata suami, perlakuan suami, semua betul belaka. Tak boleh dibahas, tak boleh didebat, tak boleh dibicarakan, tak boleh bagi pandangan. Kalau kata A lah, B lah, kalau C lah. Itu yang kita kata ta'assub yang sebenarnya tidak perlu, bahkan salah. Dari sudut konsep agama pun tak betul. Sebab kalau kita kata ketaatan kepada suami itu asas. Tapi tengoklah apa yang dia suruh. Betul. Apa yang dia ajak, apa yang dia perintah. Itu kita kata kesesuaian untuk kita taat ataupun kita tidak mentaati perkara-perkara yang tak perlu kita patuh ataupun taat. Seharusnya memang kena tahu beza antara taat dan juga taksub yang ingin kita nak Ustaz kupaskan lagi. Tapi kita nak tanya juga dekat Liza, sebagai seorang selebriti, pastinya jadual sebelum ini sangat-sangat padat kan, bekerja sebagai seorang penyanyi dan dalam industri ini memerlukan banyak masa. Liza, macam mana kalau suami memahami kejaya dan dalam masa yang sama Liza sendiri rasa senang untuk taat dan dalam masa yang sama bekerja? Alhamdulillah sebelum tu saya dan suami telah pun berumah tangga 17 tahun. Alhamdulillah. Ya. Boleh katakan sentiasa dalam sebuah rumah tangga tu ada je up and down dia. Tapi kita kena cari satu keseimbangan dan juga kesefahaman antara satu sama lain. Bila kita menerima seseorang sebagai jodoh kita dah faham dah seseorang tu semua orang ada kekurangan dan juga ada kelebihan, sama juga dengan diri sendiri. Jadi kita kena menerima seadanya dan faham kejaya masing-masing dan faham tanggungjawab yang bakal muncul selepas kita berumah tangga, yang itu semua akan membuatkan sebuah rumah tangga tu macam mana di kemudian hari. Daripada awal tu kita dah kena tahu dah siapa yang kita terima sebagai rakan sehidup kita ni, sehidup semati insya-Allah. Jadi daripada awal kalau kita sendiri dah nampak ada tanda-tanda ataupun dah ada orang kata signal-signal yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan tu, kita kena buat daripada awal sebelum. Okey, tapi tu perjalanan ceritanya nampak cantik. Okey, tapi 17 tahun tu pastinya ada juga konfliknya, ada juga perbahasannya. Mungkin ada juga Liza tak bersetuju dengan suami, tapi bagaimana nak menangani perkara tu supaya tidak melanggar ketaatan itu? Macam mana? Betul. Yang itu memang saya pegang di mana suami walau macam mana kita ni siapa sekalipun, hatta kita mempunyai pangkat ataupun dalam apa-apa sekalipun, kita kena sentiasa ingat yang suami itu adalah khalifah, suami adalah imam kita. Kita walau macam mana pun kita kena taat, kita kena menghormati dan kita kena tahu kedudukan suami sebagai ketua keluarga. Jadi tugas seorang suami juga untuk memimpin kita. Tetapi at the same time kita juga ada akal dan fikiran dan kita juga kena tahu mainlah peranan kita sebagai seorang wanita juga. Tengok kalau ada yang rasa macam tak apa kena dengan kita, mungkin apa yang kita wanita nak ni bukannya semuanya betul. Ada juga kekurangannya. Jadi kita pun kena memahami situasi, faham situasi dia, faham kenapa kalau ketidaksetujuan antara satu sama lain itu berlaku, kita kena chill, kena ada api air lah. Komunikasi. Saya setuju juga dengan apa yang Liza cakap tu. Perlunya ilmu untuk seorang wanita tu terima kekurangan diri dan apa juga yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Dan bagi saya Ustaz, ilmu tu penting untuk seorang wanita tahu beza antara taat dan taksub. Tapi nak tahu juga kenapa ada golongan-golongan wanita ataupun isteri yang terlalu taksub dan ikut sahaja apa yang disuruh suami, sedangkan benda tu mungkin terlarang. Saya setuju apa yang Liza sebut tadi soal ilmu. Mereka faham bila ada suami harus dan mesti ditaati segala-galanya. Sebab mereka kadang-kadang mereka memetik hadis pula tu. Kata mereka, Nabi pun pernah menyebut, kalau aku boleh suruh seorang itu sujud, akan aku suruh seorang suami itu
seorang isteri itu sujud kepada suami. Petik hadis lagi. Tapi hadis itu nak menggambarkan selagi ketaatan itu kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang betul. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada apa sahaja perkara yang menyebabkan maksiat kepada pencipta kita, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terutama saya cakap ni di wanita di luar sana, kita kena faham perkataan taat. Adakah bila sebut taat semua perkara tak boleh bantah? Kan kita ni manusia, ada mesyuarah, mesti ada pandangan, mesti kita punya ada idea. Makhluk ni Allah ciptakan kita ni untuk beri pandangan berbeza-beza. Jadi kadang-kadang walaupun kita suami, kadang-kadang mungkin pandangan kita waktu itu tak berapa tepat, tak berapa kena. Jadi yang paling dekat yang boleh bagi pandangan kepada kita siapa? Isteri kita lah. Tapi kita sebagai isteri dah tahu dah memang tak betul. Ya bang juga. Itu masalahnya. Ya bang, saya nak buat ni. Ya bang. Ya bang dulu. Tunggu kejap. Rapi lebih mulik macam ni bang. Itu mungkin Liza Hanim. Mungkin begitu kan. Pasal dalam pada waktu yang sama kita tahu ketaatan tu penting. Tetapi kita sebagai wanita juga perlu tahu kedudukan kita sebagai isteri adalah di sisi dan bukan di bawah sini. Jadi bila kita terlupa tentang perkara itu, itu yang kadang-kadang ada sesetengah, bukan semua. Ada yang mengambil kesempatan. Yang itu yang tak baiklah. Okey, tapi bila kita tengok, bila suami dia dah tahu tadi ada petik hadis, dia tahu dia ada kuasa veto, dia tahu sikit-sikit je, awak mesti patuh perintah saya dan sebagainya. Tak masuk syurga. Kan tak masuk syurga. Okey, tetapi sekarang isunya adalah apabila seorang isteri berilmu, seorang isteri dia tahu so apa yang suami buat itu salah, menyuruh itu juga salah. Apa pilihan yang dia ada? Baik, pilihan yang ada ialah bagi setiap wanita, siapa pun kita kena faham dalam hidup ini Allah Ta'ala beri pilihan kepada kita. Apa maksud pilihan? Pilihan kalau yang baik itu kita ikut dan kita patuh. Yang buruk kita tak boleh buat. Umpamanya perkara-perkara yang kita tengok di awal tadilah. VT tadilah yang menggambarkan yang pelik-pelik jual anak dan sebagainya. Sebab kita walaupun kasih sayang macam mana pun kepada suami kita, dalam aspek suami kita, tetapi ada perkara-perkara yang kita sebagai manusia, bahkan kita sebagai khalifah Allah, kita kena bertindak mengikut norma yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Farin berlaku di luar sana. Orang gunakan istilah taat tadilah, sebenarnya taksub. Saya tak akan buat apa-apa walaupun suami saya dera 3 tahun. Sebab saya taat, saya sabar. Dia letakkan perkataan sabar tapi bukan dalam konteks ataupun kedudukan yang betul. Kamu macam mana? Kamu dah lebam, kamu dah patah. Kamu kata, kamu sabar. Saya harapkan syurga. Syurga apa dalam keadaan suami kamu pukul kamu, dera kamu, anaknya kamu. Dan ada sebahagian wanita di luar sana tak report pun kepada mahkamah. Tak lapor pun. Sabarlah. Bahkan kepada keluarga sendiri pun dia tak beritahu. Tak apalah, saya sabar. Satu sudut macam betul. Tapi hakikatnya itu bukan suatu yang betul, bukan suatu yang tepat. Jadi ilmu saja tak cukup. Mesti ada tindakan daripada kita. Betul ataupun tak betul. Benar ataupun salah. Pertimbangan itu mesti ada. Sebab kasih sayang saja kepada suami kita itu tak akan bawa kita ke syurga. Melainkan perkara-perkara baik yang akan membawa kita ke syurga. Cantik, Ustaz. Okey, mungkin Hawa ada nak berkongsi, bukan berkongsi, minta tips daripada itulah nak belajar ni. Okay. Dan tadi apa yang Ustaz cakap tu memang seorang isteri memang perlu ada ilmu dan dalam masa yang sama kekuatan tu. Tetapi kekuatan diri sendiri sebenarnya tak cukup. Perlu juga kekuatan orang sekeliling, keluarga. Kalau keluarga sendiri dah nampak kesusahan ataupun penderitaan seorang isteri tu, kalau pendapat Liza macam mana? Apa peranan orang sekeliling untuk membantu seorang isteri tu tahu setakat mana tahapnya perlu dia sabar dengan sikap suami. Kadang-kadang orang kata orang luar tak boleh nak campur suami isteri. Betul. Tapi kalau dah bermasalah macam mana? Betul. Tapi selalunya orang luar pun siapa kita cakap orang luar lah. Keluarga aja. Keluarga hendakkan yang terbaik untuk sesiapa pun. Kita mahukan yang terbaik untuk sesiapa pun. Bang. Okey. Cakap suami kita ada sini. Tengok aja. Jadi kita memang orang kata kalau dalam keluarga kita even ibu mertua, mak kita
kita kalau boleh tak nak masuk campur. Ya, Kerana untuk dalam sebuah keluarga, suami atau isteri sekalipun masing-masing ada ego masing-masing. Mereka hendak menahudakan keluarga mereka, cara-cara mereka. Tetapi bila kes-kes macam ni, yang ini memang memerlukan support, memerlukan bantuan daripada orang luar, khususnya keluarga. Pasal selalunya yang saya rasalah, kalau seorang wanita yang terlalu taksub dengan seorang suami yang begitu, yang sudah semestinya membawa dia ke arah yang sangat-sangat jelas-jelas salah, ya. Dan memang takkan kita nak biarkan begitu saja, kan? Dan memang saya rasa dia ada masalah sendiri, masalah sama ada psikologi ataupun mungkin dia dah didera sehingga dia tidak boleh membuat keputusan dan juga tak boleh membuat pertimbangan. Jadi memang memerlukan bantuan. Jadi kita sebagai orang luar, keluarga, kita jangan menganggap kita ni menyibuk, tidak. Kita nak membantu. Membantu satu untuk tidak mengakibatkan memecah belahkan mereka berdua, tetapi kalau itu adalah jalan yang terbaik, kita harus menyedarkan isteri, menyedarkan isteri yang this is not, ini adalah sesuatu yang you are bringing yourself down, kan? Bukan kalau ada anak lagi teruk. Kadang-kadang anak-anak pun nampak juga yang ini itu yang kenapa lagi berat tu kan. Jadi menyeksa diri pula. Menyeksa diri, anak-anak pun ada satu persepsi pula terhadap bapa, terhadap suami. Sampai kan bila ada juga yang dah besar, aku tak nak kahwin. Itu semua akan ada satu ripple effect yang berpanjangan. Jadi kita kena. Kesan tu bukan pada dia sahaja. Sampai berpanjangan kepada anak-anak, kesan daripada apa yang dilihat di hadapan mata mereka. Ustaz dan juga Liza. Okey, sekarang Hawa, kita dah mendengarkan pendapat daripada tetamu kita di studio. Apa kata sekarang kita dengarkan pula pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita pada hari ini. Saksikan. Bagi saya maksudnya seorang isteri yang terlalu sayang sangat-sangat sehingga ke tahap yang mengagungkan suami dia. Maksudnya nak berkata tak pun dia tak berani. Pada saya perkataan taksub itu sendiri tak pernah dikaitkan dengan hal yang positif. Biasanya nasib baik untuk taksub. Tak sepatutnya lah kita obses dengan suami. Selagi mana dia mentaati agama, itu yang saya tahulah. Seseorang yang mempercayai 100%. Jadi tidak harus dia mengambil 100% kepercayaan kepada suami dia tanpa dia sendiri memikir tentang betul atau tidak sesuatu yang dikatakan ataupun dilakukan oleh suaminya. Kita tak boleh fanatik terhadap dia, kita tak boleh taksub terhadap dia. Okay, dalam rumah tangga kita perlu ada perbincangan dan kita perlu ada bertolak ansur. Okay, kalau tak ada bertolak ansur, terlalu fanatik dan kita terlalu mengikut kehendak suami semua, okay, maka rumah tangga kita tak ada harmoni. Taksub tersebut bukan terbatas atas kebaikan suami tersebut, malah apabila seorang isteri taksubkan suami, sisi negatif suami pun seorang isteri sanggup terima. Wanita dalam golongan ini tidak kisah sama ada dikhianati, disakiti dan sebagainya. Bagi mereka suami adalah segalanya. Tidak kurang juga bagi wanita yang taksub pada suami yang mempunyai personaliti yang baik. Mereka merasakan suami mereka adalah yang terbaik dari wanita di luar sana. Sikap begitu boleh cenderung kepada seorang isteri atau wanita tersebut melakukan semua perkara yang disuruh oleh suaminya tanpa memikirkan sebab dan akibat. Tengok Hawa perasan tak tadi daripada pendapat-pendapat tu semua, setiap wanita tu dia duduk setempat, dia cakap bisik-bisik je. Mesti takut suami dengar. Tak. Okey, saya bergurau saja. Okey, kita kembali kepada perbincangan kita di sini bersama dengan Ustaz dan juga Liza. Okey Ustaz, tadi Liza dah sebutkan tentang peranan keluarga yang boleh masuk campur. Betul. Tapi secara umum kita selalu tahu, orang akan cakap baik mak ayah, baik keluarga jangan campur urusan rumah tangga orang. Tetapi bila waktu atau situasi yang keluarga layak untuk masuk campur? Jangan campur urusan keluarga ni betul bila tidak berlaku apa-apa. Maksudnya dalam keluarga, dalam pengurusan keluarga kita sebagai suami, isteri, anak-anak, kita tak mahu orang tunjuk arah kepada kita. Buat begini, jangan buat begini. Siapa kamu nak arah kami? Kami bina keluarga, kami tahu kebaikan kami. Cuma sebagai manusia biasa, kalau berlaku masalah-masalah yang kita sebut tadilah, masalah-masalah kritikal. Dan kita, Allah Ta'ala bagi pada kita naluri mengetahui. Apa maksud naluri mengetahui?
Kalau katakanlah anak-anak kita kahwin ada masalah. Sebab kita ayah dia. Kita mak dia. Kita tahu kita jaga dia 20 tahun, 25 tahun. Kalau umur awal lah. 25 tahun kita jaga. 25 tahun apa? Jadi bila begitu lama kita tahu. Kalau mukanya, riak muka kita tahu. Jadi kita kena tanya. Tak boleh ambil sikap, mak ayah tak boleh ambil sikap. Aku tak boleh tanya, anak aku dah kahwin, aku dah serah kepada suami dia. Kita boleh tanya. Tanya bukan untuk mengganggu rumah tangga, tetapi untuk jernihkan hubungan itu supaya berada di tahap yang baik. Dan kembali kepada istilah yang disebut ad-dinun nasihah. Agama itu ialah memberi nasihat. Tunjang kepada agama ialah memberi nasihat. Kan salah kita beri nasihat pada anak sendiri. Kan salah kita pada anak kita daripada kecil kita jaga, kita bimbing. Salah ke? Untuk kebaikan. Bukan kita nak porak-perandakan hubungan rumah tangga mereka. Kita nampak dah tak betul. Contoh saya kata, memang suami penagih contoh. Kan kita nak biar tawakal lah penagih pun. InsyaAllah. Tak boleh begitu. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. Mesti ada cara, mesti ada jalannya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang kita nampak memang tak betul. Dari sudut agama salah, dari sudut adat salah, dari sudut undang-undang negara salah. Kita tak boleh biarkan, tak boleh guna. Aku tak nak campur. Tak boleh. Kita kena buat sesuatu. Tapi tak adalah kita maksud campur ni segala-galanya kita kontrol, taklah. Mana bab ataupun bahagian yang perlu kita perbetulkan. Saya rasa ini suatu mesti kita letakkan dalam pemikiran kita, kita harus islah ataupun perbaikan suasana tersebut. Pastinya niat tu, kalau selagi niat kita untuk membantu, untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga anak-anak, insya-Allah boleh. Dan pendapat Liza pula macam mana? Kita bercakap mengenai keluarga dan pentingnya keluarga dalam hidup seseorang itu. Tetapi ada sesetengah suami mungkin yang menggunakan kuasa sebagai seorang suami itu, dan contohlah situasi bila seorang isteri nak balik kampung, nak lawat mak ayah yang sakit. Ni Contoh sekarang nak rentas negeri. Tapi suami tak bagi, dan si isteri itu pula terpaksa orang kata meninggalkan keluarganya kerana begitu taat kepada suami. Pendapat Liza macam mana? Itu sebenarnya adalah satu contoh yang paling simple sebenarnya. Kalau yang itu pun dia tak boleh nak handle, itu adalah kita dah boleh nampak dah dengan jelas memang ada masalah besar lagi. Pasal dalam situasi macam ni biasanya bila ada seorang yang terlalu pasif, yang another party dia akan macam pekung dia, ambil kesempatan, jadi mungkin bully dan sebagainya kan. Jadi kita daripada situ, kita yang kat luar ni kita sendiri dah nampak okay, this is something that not right. Jadi kita satu kena menegur. Dan kadang-kadang saya pun macam tak faham kenapa ada wanita yang membenarkan diri mereka terus diperlakukan sebegitu. Mustahil kita tak boleh fikir, alamak, kita ada perasaan, alah kita nak balik ni tapi tak boleh pula. Tahun lepas dah balik sana, kenapa tahun ni tak balik sini? Tak boleh pula. Daripada situ sendiri dah ada tercetus satu perasaan, ni dah silap, tak boleh ni. Tapi kenapa membenarkan? Itu baru sikit, belum lagi isu-isu yang lain. Jadi kita sendiri kena tahu tentang bila kita dalam satu keluarga, kena adil, suami kena memahami kita, kita kena memahami suami. Jadi kena ada timbang tara sama-sama. Jadi tak boleh membiarkan semuanya kita kena ikut saja. Tak boleh juga. Baik, kita ada satu komen di Facebook. Hawa bukan nama sebenar. Okey, tapi saya tak nak sebutkan namanya. Okey, tapi lebih kurang seperti mana apa soalan daripada Hawa tadi. Tapi Ustaz, kita nak memanjangkan sikit soalan tadi. Kalau dalam keadaan yang mungkin sangat memerlukan, sebagai contoh dia kata kalau seorang suami melarang isteri beraya dengan ibu yang patah tangan, mungkin ibunya kemalangan, ayahnya sakit dan sebagainya, tapi suami masih lagi tetap melarang. Jadi agaknya macam mana pula keadaan macam tu Ustaz? Saya tak boleh meletakkan hukum boleh ataupun tak boleh sebab ini bukan perbincangan hukum. Tapi saya percaya dalam apa-apa perhubungan termasuk hubungan suami isteri, komunikasi memainkan peranan penting. Walaupun selalu orang sebut, orang kata kalau kita cari orang beragama, selamatlah, bertuahlah. Tapi belum tentu orang beragama itu punya komunikasi yang baik. Macam Ustaz dalam Nur 2 itu. Madi lagi. Pandai komunikasi tapi salah cara. Maksudnya perkara itu boleh dibincang. Sebab begini, walaupun kita kata ketaatan pada suami itu perlu, tapi mesti ada kita kebaktian kita kepada ibu kita yang patah tangan, contoh tadilah. Kan tak boleh sampai ziarah. Kalau tak boleh 2 hari kan tak boleh sehari. Kalau tak boleh sehari tak boleh ke separuh hari. Kalau tak separuh hari tak boleh 2 jam ke tak boleh.
saya fikir itu perlu komunikasi yang berterusan kepada suami kita, dan saya fikir insya-Allah kalau suami itu dia faham agama dan dia dakwa dia faham agama, dia boleh baca hadis tadi, dia mesti membenarkan suami untuk ziarah ibu dia sendiri, dan juga itu adalah mertua dia. Bukan lain. Sama dengan isteri ni kita mesti ada perasaan belas kasihan, kasih dan sayang. Dia ada dua syarat. Dia mawaddah dengan rahmah. Mawaddah ni lebih kepada cinta, sayang, love yang istilah kita. Hub lah kalau bahasa Arab. Tapi rahmah ini lebih kepada kasihan belas. Prihatin, ambil berat. So mesti dalam perkahwinan tu gabung dua perkara. Mawaddah dengan rahmah. Kalau sayang saja semata-mata tak cukup juga. Sebab kalau umur pasangan dah 70, nak puji pun tak berapa nak puji dah masa tu kan. Tetapi keprihatinan itu ada. Kalau dibatuk pun cantik batuk tu. Kena saling bertolak ansur kan. Okey, dan Liza sendiri dah 17 tahun mendirikan rumah tangga, dah ada 5 orang anak. Dan mungkin sedikit tips ataupun pesanan dekat penonton-penonton wanita hari ini yang nak juga tahu macam mana diri sendiri kena kuat, kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan dalam masa yang sama taat kepada suami. Yang ikhlas pasal suami pun ada kat sini. Ada di studio. Okey. Saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur kerana saya telah dijodohkan dengan seorang suami yang sangat-sangat memahami. Dia memahami saya sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang ibu. Syukur sangatlah. Jadi dan saya sangat-sangat berharap juga kepada semua, kita kena faham 17 tahun ke 2 tahun ke, baru saja semalam baru nikah ke, perkahwinan itu bukannya satu pelayaran yang smooth sepanjang masa. Dia ada ketikanya memang ada gelombang dan sebagainya. Jadi ketika itulah kita sebenarnya dapat lebih merapatkan lagi dan lebih memahami pasangan kita bila gelombang tu berlaku. Jadi macam mana kita nak kembali selepas gelombang itu, kita nak itu dia. Dia punya after selepas gelombang. Dan kita juga kena faham tentang keperluan sebagai seorang isteri ataupun suami, mereka juga ada tanggungjawab lain sebagai seorang anak dan sebagainya. Jadi kita ada tanggungjawab yang banyak lagi. Bukan hanya terhadap suami kita ataupun terhadap isteri sahaja. Jadi kena ada kesefahaman, dan kita sendiri sebagai seorang isteri wanita kena tahu kedudukan kita juga ada kedudukan di dalam sebuah rumah tangga, dan sentiasa ingat kita ni bukan domet. Kita ni bukan domet untuk dipijak-pijak, dan kita adalah untuk bukannya hamba. Bukan hamba. Melengkapi. Melengkapi. Baik Ustaz. Mungkin ringkas daripada Ustaz sebagai penutup kita pada hari ini. Sama macam Liza sebut tadi, dalam hubungan keluarga ni dia mesti ada penerusan untuk perbaikan. Macam Liza kata dia 17 tahun, saya sendiri sebagai contoh 23 tahun. Adakah kita sampai tahap tu kita dah berhenti, kita dah tak ada? Belajar sesuatu, kita harus belajar, kita harus perbaiki hubungan kita, dan ini berterusan sampai ke hujung nyawa. Ini proses yang berterusan. Tak boleh kata kamu dah umur 40, 50, okey tak. Berapa ramai orang 50, 60, 70 pun ada masalah. Maksudnya dari sudut hubungan komunikasi, dari sudut hubungan suami isteri harus kita perbaiki, kita bajai sampai bila-bila. Ini proses yang berterusan. Dan jangan lupa doa kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkuatkan hubungan kita, kerana Allah Taala saja yang menentukan segala kebaikan kita. InsyaAllah. Cantik kesimpulan dari Ustaz. Sekali kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fikri dan juga Liza Hanim kerana bersama kita. Liza akan bersama kita sampai ke penghujung nanti. Ada satu lagi lagu yang akan dipersembahkan. Jangan ke mana, dan harapnya segala pengisian perkongsian kami pada hari ini memberi manfaat buat anda semua. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih dalam Wanita Hari Ini. Nampak tak lukisan dekat sini? Berseri-seri studio Wanita Hari Ini. Dan bersama kita di studio sekarang ini Puan Kainifa Khalil yang sedang melukis. Apa yang sedang dilukiskan tu? Okey, kami ke depan ini adalah seni abstrak dan minimalis. Okey, mungkin ramai yang masih bukan orang seni, bukan orang yang sangat memahami, tapi abstrak dan minimalis ini mungkin boleh didefinisikan sebagai bagaimana katanya? Dalam bentuk lukisan ini. Kalau kita tengok kepada abstract painting, dia sebenarnya boleh jadi apa-apa sahaja. Abstract painting can be anything. It can be mountain, scenery, or even colours, patches of ada mata colours. sikit. Macam mata sikit, macam ni. Ini abstract. Oh, okey. Kalau minimalist painting macam yang saya tengah buat ni,
Minimalist painting dia different daripada abstract sebab dia ada komposisi colour yang sangat minimum. Kita tak pakai terlalu banyak colour dan kita tak pakai colour yang loud dan dia ada wide spacing yang define painting tu. Baik. Selalunya kepada orang-orang seni ini, bagaimana selalu kita akan selalu tertanya, tidak kira apa juga seninya, bagaimana dapat inspirasi dan ilham dan diterjemahkan di dalam definisi yang kita sebutkan tadi tu. Sebenarnya sekeliling kita adalah sumber inspirasi yang terdekat untuk kita. Sekarang ni kita ada Instagram, kita ada banyak sosial media yang sebenarnya boleh jadi juga punca kita untuk mencari idea. Bagi saya, macam contoh lukisan yang dekat belakang Hawa ni. Mungkin kita boleh tumpukan fokus kita pada lukisan tu. This year sebenarnya This year is an exploration of minimalism painting for me. So kali ini saya memang cari apa minimalism yang saya boleh tonjolkan kepada semua yang ada makna. Jadi saya sebagai pun contoh, buat search mungkin. apa objek yang saya nak jadikan sebagai subjek dalam lukisan saya. Saya pilih gunung. Sebab apa saya pilih gunung? Yang inilah ya? Yang macam ni. So minimalism saya untuk signature painting saya for now is mountain. Contohnya macam ni juga. Mountain. Kenapa saya pilih mountain? Sebab dalam diri saya sebenarnya saya nak buat dakwah tapi saya tak pandai. Jadi Allah bagi saya kelebihan untuk melukis. Macam mana saya nak dakwah dalam lukisan saya? Ialah saya pilih satu subjek yang boleh mengingatkan kita tentang akhirat. Gunung ini sekarang ni kalau kita rata-rata manusia tengok, kita akan nampak cantiknya ciptaan Tuhan ni. Semua orang akan rasa tenang. Tapi kita kena ingat Allah ada sebut dalam Al-Quran dan satu hari nanti pasakan bumi ini dia akan menjadi debu yang berterbangan. Yang waktu itu manusia tak ada lagi masa. Itulah yang dikatakan dakwah ini macam-macam cara kalau Puan Kanifah sendiri melalui lukisan. Dan kalau kita tengok pun kebanyakannya bertemakan alam sekitar, nature. Betul. Dan mungkin nak tanya jugalah Puan ada Instagram Pip of Art kan? Bagaimana permintaan orang ramai? Dan mungkin ramai juga bertanya, adakah lukisan-lukisan yang cantik ini dijual? Ya, mesti. Sebelum ni saya cuma melakukan lukisan sebagai secara hobi. Tapi sekarang macam contohnya lukisan ni yang kita tunjukkan sekarang ni. Ini adalah lukisan yang kita nampak sekarang adalah itulah lukisan-lukisan saya dekat rumah yang minimalist painting kebanyakan ni mendapat sambutan hangat. Tiap-tiap kali post dekat Instagram je mesti dah ada buyer dah. Every time I post dia akan dapat buyer. Especially ni di The Mountains. Seandainya kalau ada juga yang bertanya kalau nak custom untuk kita boleh ke? Macam ada permintaan. Boleh insya-Allah. As long as dia bukan fine art, insya-Allah saya boleh buat abstract painting, minimalist painting, insya-Allah saya boleh. Itu antara kekuatan Puan Kanifah, lukisan abstract dan juga minimalist. Dan kalau abstract ni biasa apa temanya? Abstract painting, I have a wide konsep. Tapi saya memang sangat suka kepada scenery. Jadi kebanyakan abstract pun. Agaknya variasi harganya. Antara berapa ke berapa? Contohnya macam saya baru buat ni, hari ini. Saiz ni adalah 30 kali 30 cm dan harganya dalam 180. Mungkin mengikut saiz lah. Ya, mengikut saiz dan konsep. Yang macam belakang Farid ni, this is a mountain. Yang ini harganya 400.5. Saiz 50 kali 50 cm. Saiz juga belakang Hawa. This is bigger than A1, 70 by 100 cm. Harganya 1,200. Baik. Okey, jadi mungkin kita ingin mengulangi sekali lagi Instagram ni adalah Pip of Art. Okey, jadi kemudian anda kalau berminat untuk melihat lebih banyak lagi hasil karya daripada Kanifah, boleh ke Instagram tersebut dan mungkin Instagram boleh dan DM juga Facebook juga. Okey. Puan juga ada studio ya? Sekarang
Saya belum ada studio saya sendiri, Okey. I wish. Tapi lukisan berada di Reka Karya Studio di Baik. Shah Alam. Baik, terima kasih sekali terima lagi kasih. kepada Puan Kanifah Khalil dari PIP of Art. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Liza Hanim. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Percayakah ku katakan dia masih di hatiku. Siapapun yang bertamu, kasih utuh untuk dia. Kadangkala dilanda air mata hiba, terasing sendiri di dalam sepi. Rindu dendam menjadi syair lara yang pedih. Perpisahan menduga cintaku, mengusung kenangan tidak terhitung. Cinta ini terus bernafas bernyawa, walau dia telah tiada. Tiada lagi cerita, tiada lagi manisnya. Hanya aku rasakan. Kadangkala dilanda air mata hiba, terasing sendiri di dalam sepi. Rindu dendam menjadi syair lara yang pedih. Perpisahan menduga cintaku, mengusung kenangan tidak terhitung. Cinta ini terus bernafas bernyawa, walau dia telah tiada. Tiada lagi cerita, tiada lagi manisnya. Hanya aku rasakan. Percayakah ku katakan. Itu dia Tiada daripada Liza Hanim yang sudah bersama kita di awal siaran sampailah sekarang. Tiada adalah judul lagunya. Ya, betul. Dan ciptaan Liza Hanim. dan penulis liriknya adalah Fitri Yahya. Fitri. Kita yang tersebut. Ahmad Fitri Yahya. Betul. Baik, kabarnya ada kisah di sebalik lagu ini. Mungkin boleh kita kongsikan. Lagu ini sebenarnya dedikasi saya buat Allahyarham ayah Haji Abdul Halim Haji Abdul Razak yang telah pun kembali ke rahmatullah pada Jun 2019 dan juga tahun lepas, dan juga buat Allahyarham Muhammad Samsudin Haji Tahir yang merupakan ayah mertua saya yang juga telah kembali ke rahmatullah pada Mei 2019. Jadi ini adalah luahan perasaan
dan juga kerinduan. Kalau kita dengar baik-baik liriknya dengan lagu ini, memang cukup penghayatan tu dengan komposernya adalah Liza Hanim sendiri kan. Dan bila Liza Hanim sendiri memang sampai lagunya. Dan penerimaan daripada peminat pula macam mana tentang lagu ini? Alhamdulillah, lagu ini telah pun muncul, telah pun diriliskan pada waktu PKP pertama masa tu. Jadi sekarang ni kita dah PKPP, jadi saya akan kembali aktif untuk mempromosikan lagu inilah. Biasa kebiasaan sebuah lagu yang mempunyai kisah tersendiri, bagaimana, adakah telah berjaya divisualkan dalam bentuk video klip mungkin? Dalam bentuk video klip, insya-Allah kita akan dalam perancangan kerana sekarang ini kita dah pun riliskan lirik video dahulu yang boleh anda semua saksikan di channel YouTube In Digital Music. Jom trendingkan sama-sama. Terima kasih. Kita nak tahu jugalah apa perkembangan Liza Hanim sekarang ini. Boleh kongsikan dengan peminat? Selain daripada single saya yang terbaru Tiada, kita pun berjinak-jinak jugalah dalam bidang perniagaan ya. Di samping syarikat advertising saya Elish Media bersama dengan suami ada juga mengeluarkan produk-produk. Saya mengeluarkan produk sanitizer dan tak lama lagi juga akan mengeluarkan produk haruman badan. Jenama Hanim. Insya-Allah. Nanti kita datang lagi. Baik, untuk potong anda semua tadi, persembahan yang didengarkan oleh Liza secara langsung bukan mudah tau. Awal kita nak dengar secara live dalam studio ini. Dan sebuah kisah yang penuh penghayatan. Sebab tu kalau nyanyiannya, dendangannya cukup sampai kepada kita, meremang bulu rumah kita. Okey, mungkin Liza ada sebarang pesanan kepada para penonton wanita hari ini, khususnya untuk lagu Tiada ini dan juga perancangan anda masa akan datang. Kepada semua, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya sebenarnya ya, kepada Farin dan juga Hawa, dan juga kepada semua Selamat Hari Raya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan juga sambutan yang cukup menggalakkan untuk single Tiada. Kepada yang belum mendengarnya lagi, boleh mendengar dan download lagu ini melalui semua digital platform dan saksikan lirik video officialnya di channel In Digital Music dan show your love by supporting, share dan juga like video tersebut. Dan insya-Allah banyak lagi karya-karya yang akan muncul dan perancangan yang banyak sebenarnya, pasal ialah perancangan Allah tu lebih hebat. Jadi kita akan cuba sebaiknya. Tahun ni memang tahun comeback, insya-Allah. Ada antara nyawa yang saya dapat daripada penerbit, dia kata ada yang bertanya, Liza main kata saya mengesahkan itu nyanyian secara langsung ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun begitu teruja tadi mendengarkannya. Dan pecah-pecah pun ada pasal kadang sebab tu ada kan. Terima kasih Liza. Untuk Liza. Okey, penting tak privasi dalam perkahwinan? Kalau tadi dah minta pendapat lagi. Tadi dah tak suami. Okey, tapi penting tak privasi antara pasangan? Privasi antara, maksudnya kita ada rahsia kita, suami ada rahsia dia. Saya rasa tidak. Dia kena berkongsi ya. Tiba-tiba panas pula. Baik, kerana itulah topik kita pada hari esok. Hikayat perkahwinan, pentingkah privasi antara pasangan? Jadi pastikan anda bersama dengan kami lagi di WHI tengah hari esok. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warisan Sri Khadijah, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Khadijah. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.